Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung juga kuliah kita ini walaupun dalam keadaan negeri lain, khususnya EKP dan negeri jiran kita ni, kawan-kawan kita dari jiran kita, Kedah tak dapat datang. Dan kita di sini mudah-mudahan mereka akan tetap ikuti kuliah kita ni melalui saluran yang ada. Hadis yang berikutnya ialah hadis Zaid bin Arqam. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ للمسلم. متفق عليه maksud hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia tambah di bawah tu wal lafzu li Muslim, maksudnya lafaz ini ialah lafaz Muslim, yakni lafaz Imam Muslim, yakni ada perbezaan riwayat dari segi penggunaan lafaz antara Al-Bukhari dan Muslim. Beliau memilih hadis dengan lafaz Imam Muslim. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang hadis yang sama yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh rawi dia telah melakukan satu perkara dia sebut sebagai at-tasarruf bil makna, tasarruf bil alfaz, ataupun dia telah lafaz itu lafaz dia. Yang ni kita belajar dalam bahasa ni dia panggil cakap ajuk, cakap pindah. Dia tak follow, mungkin dia tak ambil 100% the exact word used by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang asal yang digunakan oleh Nabi itu dia guna mungkin lafaz dia, menyebabkan kadang-kala ada perbezaan riwayat. Ataupun ada kemungkinan yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin melafazkan hal itu pada tempat yang berbeza-beza. Nabi cakap banyak tempat menggunakan lafaz yang berbeza. Dalam riwayat ini dia tidak ada lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya cerita daripada Zaid bin Arqam. Okey, kita baca makna dia. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu katanya, kunna natakallamu fi salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulunya bercakap di dalam salat semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah yang lepas saya dah bagi tahu bahawasanya masa awal perintah solat didirikan, sahabat masih lagi bercakap dalam solat. Maksudnya bila mari di kalangan sahabat, dia boleh bersin ke? Dia jawab. Kadang-kadang dia boleh tanya berapa rakaat dah? 3. Dia boleh bagi tahu. Okey.
Seseorang wa yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, seseorang bercakap dengan kawan dia mengenai hajatnya, hatta nazalat, sehingga Allah menurunkan hafizu ala salawati wa salatil wusta, dan kamu hendaklah menjaga salat dan sembahyang al-wusta. Dan sembahyang al-wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah, yakni beribadah dengan cara yang qunut, yakni dengan cara yang khusyuk. Fa umirna bisukud, maka kami diperintahkan untuk diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan dilarang kami daripada bercakap. Okey, balik hadis ni. Hadis ni daripada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat hadis daripada dia daripada mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak banyak riwayatnya. Dia terlibat di dalam beberapa peristiwa, tapi dia agak lewat. Dia terlibat di dalam peperangan Mu'tah. Zaid bin Aslam Al-Ansari Al-Khazraji, orang Ansar daripada suku Khazraj, daripada suku Khazraj. Ansar ni, kadang-kadang dia sebut Al-Ansari ni nak bagi kita tahu bahawasanya yang ni orang Madinah. Kerana kalau tak Madinah tu kita tahu dia orang luar lah. Dia orang mana? Muhajirin yang datang, ataupun orang yang luar Madinah yang datang ke Madinah. Madinah ni dibina oleh orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah dan rakyat asal yang ada. Demikian kita tengok dalam sejarah dakwah. Nabi SAW tu bukan orang Madinah. Kita baca hadis, Nabi memilih Madinah dibandingkan Mekah. Masa Nabi buka kota Mekah, orang Madinah kata tak dah, Nabi dah balik kat kaum dia dah. Tapi Nabi balik, Nabi pilih Ansar, Nabi pilih Nabi balik ke Madinah. Yang membina empayar Islam yang duduk di Madinah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, mereka bukan daripada orang Madinah, mereka orang luar, tapi membinanya. Dakwah demikian sifatnya, dia global. Hari ini kita ada berita kematian tokoh dakwah yang terkenal di Indonesia, Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan memberikan pahala yang besar. Dia datang daripada Arab Saudi, duduk di Indonesia, menyebarkan pengajian Al-Quran, sehingga dia boleh berceramah dalam bahasa Indonesia. Kita pun ada seorang tokoh daripada Terengganu, boleh dia bercakap bahasa Melayu kita. Kesungguhan di dalam dakwah, mengabdikan diri kepada dakwah, jauh meninggalkan kaum keluarganya, datang berdakwah di negara orang. Tak kiralah, mungkinlah dulu keluarga dia pernah ada Indonesia, tapi dia daripada Arab Saudi dan berdakwah di situ. Ramai orang yang mengikut dakwah dia, menghafal Al-Quran, institusi Al-Quran. Allah uji dia bulan September yang tahun lepas, dia ditikam. Kemudian semalam, hari ini malah dia meninggal. Dan saya tengok potongan video dia yang akhir itu, semasa dia kena Covid. Dia meninggal sebab Covid. Dia kata dia telah ikut SOP, tapi dia qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki, ia berlaku. Nabi SAW apabila memperkatakan tentang wabak, memperkatakan tentang ta'un, Nabi kata, innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan
Ta'un itu rahmat kepada orang mukminin. Bukan Nabi suruh kita kena ta'un, tak. Kalau berlaku, kena rahmat pada orang mukminin. Macam mana kata Nabi? Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi, wa fi riwayatin fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajru syahid. Tidak ada satu orang yang kena ta'un sedangkan dia duduk di rumah dia, dia duduk di negeri dia, yang ni dia tak menjadi penyebar, dia duduk di situ, kena juga. Fayamkusu fi dari fi baladihi, dalam riwayat fi baitihi, duduk di negerinya, ataupun duduk di rumahnya. Ini sebelum WHO bercakap tentang cara mengatasi wabak. Nabi cakap, stay at your place, duduk di tempat kamu, jangan bergerak. 1400 tahun dulu, ketika belum ada pakar-pakar perubatan, Nabi fayamkusu fi baladihi, dalam riwayat fi baitihi, duduk di negerinya, duduk di rumahnya, kena juga. Sabiran muhtasiban, sabar mengharapkan pahala. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dengan dia tahu bahawasanya tidak akan menimpanya melainkan apa yang Allah telah tulis untuknya. Maksudnya setelah semua langkah kita ambil, kadang-kadang dunia ni dia macam ni. Ada penyakit yang kita pergi cari penyakit, yang saya sebut. Ada penyakit dia main kat kita. Kita buat dah langkah, kita bawa kereta elok, orang langgang kita. Kita tak cari penyakit. Tapi kalau kita naik motor, conget atas motor tu, pijak dua pederas tak mau, itu kita cari penyakit lah. Illa kana lahu mislu ajru syahid, melainkan baginya seperti pahala orang mati syahid. Besar jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini macam, mudah-mudahan kita tak tahu. Nabi kata, bila kita tengok orang bagus macam dia ni, kita puji dia. Nabi kata, kita kena kata hadza ma ahsibuhu wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahada. Ini yang aku tahu, Allah lebih tahu mengenainya, aku tidak melebihi Allah di dalam memuji seseorang. Nabi ajak kalau nak puji orang, limit yourself, jaga disiplin kita. Kita puji dia, apa yang kita zahir tengok. Al-Quran bagi tahu tentang orang yang berjuang. Allah kata, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu, di kalangan orang-orang yang beriman ada orang-orang yang benar janji mereka dengan Allah. Sadaqu ma'ahadullah alaih, benar mereka di atas apa yang mereka janjikan. Yakni mereka janji nak berjuang, mereka berjuang. Faminhum man qada nahbahu, di kalangan mereka ada pun yang telah pergi menunaikan janji itu, syahid, terkorban di dalam jalan dakwah. Wa minhum man yantazir, di kalangan mereka ada yang masih menunggu giliran. Wa ma baddaluhu tabdila, mereka tidak akan menukar ganti apa yang mereka janjikan untuk berjuang pada jalan Allah. Nikmat orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, firm, terus di atas jalan itu. Macam orang-orang, mudah-mudahan saudara Al-Fadil kita ini yang meninggal, mudah-mudahan kita juga mengikuti jalan yang sama. Ramai orang dia banyak komen tentang dakwah, tapi awak buat dakwah, apa tak buat dakwah?
Saya interview satu universiti, ada satu program ni, saya interview, tak mau sebutlah. Banyak pensyarah-pensyarah yang buat permohonan satu grant, tapi saya panel. Walaupun sebahagian pensyarah ni, walaupun bila dia viva student dia hebat, viva student thesis mereka hebat dah, tapi bila kena giliran dia, kita pula tanya kertas dia buat, dia pun sangkut lebih kurang student dia jugalah. Dia tak boleh nak jawab, sebab selama ni dia tanya, dia belum ditanya. Ramai pensyarah universiti tanya mengajak bidang apa, saya bidang dakwah, PhD dalam dakwah, daripada pensyarah kanan kepada profesor madya kepada full profesor dalam bidang dakwah, tapi tak pernah buat dakwah. Duduk di universiti teori, ada orang tak ada pun PhD dakwah, turun ke medan, ramai orang yang Islam di tangannya. Perjuangan bukan permainan kata-kata, tapi ia adalah menunaikan janji di atas kata-kata. Sebab itu, ini adalah makna yang besar. Allah tak syaratkan nak masuk syurga kena jadi ulama ke, ustaz ke, mufti ke, belum tentu masuk syurga. Allah lah janji yang masuk syurga ialah orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Azza wa Jalla. Zaid bin Arqam kata, inna kunna lanatakallamu fi salati, sesungguhnya dahulunya kami bercakap di dalam salat pada zaman Nabi. Macam mana saya beritahu, pada awal dahulu sahabat ni, Islam ni dia tadarruj. Tadarruj ni dia berperingkat. Masa awal datang perintah salat, semua orang datang salat, mereka ikut Nabi. Nabi salat, bahkan mereka bagi salam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada dalam riwayat hadis Ali, Nabi jawab Waalaikumsalam dalam salat. Masa peringkat tu, mai jumpa kawan dia, berapa rakaat dah? 3. Dia jawab. 2. Jawab. Bersin, ya rahmakallah. Dia jawab. Tengok kan dalam hadis Muawiyah bin Hakam, yang kita baca, Muawiyah ibn al-Hakam yang kita baca pada kuliah yang lepas. Ingat tak? Baca satu hadis lupa 10 hadis. Kan dia mari-mari lah. Masa tu Nabi dah stop, tak boleh bercakap dalam salat. Ingat tak? Dia mari masih lagi. Kawan tu bersim, yarhamukallah, Allah rahmat kau. Kawan tu buat mata dia, kata apa duk tengok-tengok? Sampai baru lama dia tahu orang semua duk diam, baru dia diam. Dia kata, aku tidak dapati, kan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu. Aku tidak melihat seorang guru, katanya, sebelum dan selepas yang lebih baik daripada Rasulullah, kata dia. Wallahi ma karahani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Rasulullah itu dia tak marah kat aku, dia tak benci kat aku, dia tak pukul aku, dia tak kirdik aku. Cuma dia kata pada aku, inna hadhihi salah la yuslihu fiha syai'un min kalamin nas. Ni Muawiyah, semayang ni dia tak boleh, tak sesuai dalam dia, tak patut dalam dia daripada percakapan manusia. Innama huwa tasbih, semayang ni tasbih, wa takbir, wa qiraatul Quran, takbir dan bacaan Al-Quran. Itu yang Nabi abang, dia ingat. Itulah hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Dia abang kata, the best teacher yang ku jumpa ialah Nabi SAW. Dia tak marah. Hak lain tu duk tunggu nak marah. Apa? Hang tunggu Ustaz. Dia kata Nabi bersihan, siapa bercakap? Dia kata, jangan bercakap. Yang kali ni, yang kali jangan bercakap. Okey. Kata dia, kami dulu memang duk cakap, kata Zaid bin Arqam, di dalam salat, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, jagalah salat, jaga salat, hafizu ala salawat, peliharalah salat
dan sembahyang wusta. Apa maksud sembahyang wusta? Dulu kita dah tafsir. Apa maksud sembahyang wusta? Sembahyang apa? Sembahyang asar. Sembahyang asar. Pasal apa sembahyang asar dijadikan ada keistimewaan dah? Hari itu kita dah sebut. Kerana biasanya manusia cuai dalam sembahyang asar ni. Kita pun sibuk sembahyang asar ni. Allah kata jaga sembahyang dan sembahyang asar. Kenapa jaga sembahyang? Sembahyang asar, tidakkah sembahyang asar termasuk dalam sembahyang? Dia berbeza, tapi memberikan penekanan khusus tentang sembahyang asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan kamu menghadap Allah berdiri salat dalam keadaan penuh khusyuk. Tu qunut, yakni bagi tumpuan dan khusyuk. Bila turun yang tu fa umirna bisukud, maka kami diperintahkan untuk diam. Tak boleh cakap. Wa umirna wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang lagi daripada berkata-kata. Hadis ni telah menjadi perbahasan para ulama ataupun fuqaha, ahli-ahli fiqh berbincang tentang hadis ni. Mereka kata, apa hukum? Semua sepakat, siapa bercakap semasa salat maka batal salatnya. Sepakat. Tapi macam mana kalau orang tu terlupa dan dia bercakap? Batal ataupun tidak salat? Berdasarkan hadis ni. Pasal apa mereka bincang bab ini dan mereka berselisih pendapat? Kerana tidak ada hadis yang jelas. Macam mana? Tak boleh sembahyang, tak boleh bercakap dalam solat. Okey, semua sepakat. Kalau mas Allahu Akbar, duduk sama member kita duduk sebelah. Hang pun lama tak nampak lah. Tak pergi lepas sembahyang kita sembang. Tak boleh. Dua-dua batal. Tapi kalau kita tengah sembahyang, duduk sembahyang, isteri kita mai tanya, abang kunci kereta mana? Kita terlupa kita sembahyang atas meja, kita kata rakaat kedua. Lepas pada tu kita duduk tengah sembahyang pergi jawab, duduk tengah baca atas meja, kita tak niat nak bercakap, tapi spontan respon kepada dia. Adakah batal ataupun tidak salat? Yakni orang yang bercakap ketika salat disebabkan terlupa, tidak sengaja, batal ataupun tidak? Batal tak? Batal tak ni? Mari kita buat urusan nak mesyuarat ni. Batal ke tak? Okey. Hadis ni yang ada larangan cakap. Dia tak ada pula tentang larangan, dia tak ada pula cerita bab tersilap cakap. Tersilap, bukan tersilap, terlupa bercakap. Kan? Di tengah mana Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa. Rakaat ketiga lah. Kita jawab salam kat dia. Para ulama berbeza mazhab dalam masalah ni. Di situ timbulnya mazhab. Pasal opinion berbeza di dalam memberikan makna kepada hadis ni. Di dalam mazhab Abu Hanifah, demikian juga dalam qaul yang rajih di dalam, ataupun qaul yang dipakai di dalam mazhab Hambali, walaupun Ibn Taimiyah punya pandangan yang lain, dia juga Hambali, batal. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidak batal jika tidak sengaja. Ibn Taimiyah rahimahullah berhujah, bukan Ibn Taimiyah saja, sebelum Ibn Taimiyah lagi, iaitu ulama-ulama yang kata tak batal ni. Ibn Taimiyah ni dah kemudian dah tahun 728 Hijrah dia meninggal. Mereka kata antara bukti tak batal hadis Muawiyah Ibnul Hakam tadi. Ingat tak?
hadis minggu lepas. Kan dia bercakap, lepas tu Nabi panggil dia, Nabi kata apa? Jangan. Nabi tak suruh dia ulang salat. Itu satu bukti. Okey. Yang kedua ialah hadis, dalam hadis Nabi kata innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wal nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah Ta'ala maafkan umatku tersilap, terlupa dan dipaksa. Yang ni Tuhan maafkan. Jadi tercakap ni termasuk dalam tersilap ataupun terlupa, kata dia duk dijawab cakap. Yang lain ialah di mana Nabi SAW di dalam hadis, tuan-tuan tengok, ada hadis ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya dia sebut, dia cakap dalam solat, kadang-kadang boleh berlaku kawan tu bercakap sebab dia sangka dia dah habis solat, tapi sebenarnya dia belum habis solat. Boleh tak berlaku? Keadaan di mana orang tu bercakap dengan kita kerana dia sangka dia dah habis solat, tapi sebenarnya dia belum tamat solat. Boleh tak berlaku? Boleh. Contoh apa? Orang yang dia bagi salam, dia semayang, katalah dia semayang Isya ni, semayang 3 rakaat, bagi salam. Kita duduk tengok sebelah dah semayang dah, ataupun orang makmum duduk. Kita tanya dia, kalau makmum lah semayang tak apalah, akan tegak. Kalau dia isteri kita duduk tengok, ataupun suami kita duduk sebelah kita, duduk tengok semayang 3 rakaat. Tanya, abang semayang 3 rakaat? 3 kah? 3 tadi kira tadi. Ya 3 kah? Tu 3. Tak apa. Dia bangkit, dia tambah lagi 1. Artinya dia bercakap kerana dia sangka dia sudah selesai solat. Batal tak solat dah? Batal tak? Tak batal. Alasannya ialah alasan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang terkenal, iaitu hadis Zulyadain. Dalam hadis Zulyadain, Nabi SAW salat. Lepas Nabi salat, seorang sahabat nama dia Zulyadain, dia kata, aqsiratus salah am nasita ya Rasulullah? Adakah sembahyang dipendekkan ataupun engkau terlupa wahai Rasulullah? Tuan-tuan, ini satu, sebelum saya, Nabi sembahyang, Nabi jadi imam. Nabi sembahyang tak cukup, lagi 2 rakaat. Nabi sembahyang 2. Jadi Zulyadain tanya, adakah sembahyang dah dipendekkan ataupun engkau terlupa? Perkataan amnasita ya Rasulullah ataupun engkau terlupa wahai Rasulullah menunjukkan satu nilai di mana agama tak ajak satu sikap di mana kalau orang tu orang agama, you never question dia. Ni bukan orang agama, ni Nabi SAW. Kalau tidak kita, Nabi solat macam mana pun terima lah. Tapi sahabat tanya, Rasulullah, semayang dipendekkan ke atau Rasulullah lupa? Tak ada orang kata, ingat aku siapa? Aku Rasulullah nak lupa. Ada. Nabi tak salahkan dia tanya soalan. Dia tidak ada feudal dalam agama kita. Tidak ada sikap ikut tak tahu, blind imitation. Ikut tu kadang-kadang orang ajak macam
Orang kata sufi, bukan semua sufi lah. Kun amama syekhika kalmain amama al-ghasil. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Agama tak ada ajaran macam tu. Itu bukan daripada ajaran kita. Nabi je tanya. Apa Nabi kata? Nabi tengok ke sahabat, asadaqa Zulyadain? Nabi kata, betul ke Zulyadain cakap ni? Maksudnya betul ke aku semayang 2 rakaat? Kalau na'am ya Rasulullah. Rasulullah betul 2 rakaat Rasulullah semayang tadi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla snatain ukhrayatain. Nabi semayang lagi 2 rakaat. Thumma sallam, kemudian Nabi salam, assalamualaikum. Thumma kabbar, Allahu akbar. Fasajad, kemudian Nabi sujud mislu sujudihi aw atwal. Kemudian Nabi sujud, kemudian Nabi bangkit, Nabi sujud apa ni? Sujudus sah. Ataupun kita panggil sujud sahwi ya. Sahwi itu pasal sahu, lupa. Dalam sebahagian buku dia kata sujud sahwi itu baca subhana man la yanamu wala yashu, tetapi tidak ada apa-apa riwayat yang sahih bahwasanya itu bacaan Nabi. Tak ada riwayat, yang dhaif pun tak ada. Jadi nak baca apa? Baca subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, ataupun baca subhana rabbil a'la, ataupun baca bacaan lain dan sujud. Tapi yang pentingnya ialah dalam hadis ni Nabi bercakap ke tak? Cakap. Nabi tanya. Jadi maksudnya kalau dalam tempoh yang demikian, yang masih lagi dalam kaitan maslahat solat, masih dan tempoh yang singkat, satu orang bagi salam, kemudian orang bagi tahu kat dia, tak cukup jumlah rakaatnya, dia boleh tambah. Tapi kalau lepas bagi salam, lepas tu keluar pergi kena nasi kandak, lepas tu makan, lepas kurang masa duduk bersangkan kan habis, tadi sebenarnya mayang 2 rakaat, tahu tak? Tu tak boleh dah lah, lama kan. Walaupun ada kau, tapi ini terlalu lama putusnya. Cumanya hadis ni dijadikan argumen oleh mazhab yang menyatakan bahawasanya jika bercakap di dalam solat kerana terlupa, kerana tersilap, kerana tersalah sangka, seperti dia sangka dia telah tamat salatnya, tidak batal salat. Tidak batal salat. Maksudnya kalaulah kita duduklah rumah kita, orang duduk tengah semayang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lupa duduk semayang, dijawab, tidak membatalkan salat. Tidak, berdasarkan hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini. Maka salat, di dalam salat semua perkataan yang mana kita ungkapkan kepada orang lain yang boleh memberi makna, bercakap pada orang, kalam adami, bercakap pada Allah tak batal. Bercakap apa yang tidak ada kaitan dengan salat, batal. Batuk, batal salat tak? Terbatuk, batal solat tak? Tapi kalau batuk bagi amaran kat anak kita, tengok dia nak keluar, batal solat tak? Buat macam tu, duduk tengah solat, batal tak? Batal. Sebab kita berurusan dengan orang lain ketika solat. Walaupun sebahagian ulama bincang masalah 2 huruf atau berapa huruf, tapi yang pentingnya urusan. Kalau kita buat bunyi itu kerana nak memberi amaran ataupun satu tanda kepada orang luar daripada, maksudnya cakap pada pihak lain, ia membatalkan salat.
membatalkan salat. Kemudian para ulama berbincang, adakah batal salat jika seseorang terpaksa bercakap? Misalnya satu orang duduk solat, tengok budak nak jatuh longkang, dia kata, budak tu, anak tu dia sambung solat. Batal tu pun tidak? Adakah ini termasuk dalam terpaksa tu pun tidak? Sebahagian para fuqaha menyatakan ini juga tidak membatalkan salat jika ternyata apa yang dia buat itu menyelamatkan nyawa ataupun menyelamatkan daripada bahaya yang besar, selagi mana dia setakat itu sahaja. Tapi seperti mana saya sebut tadi, dalam sebahagian ulama dia kata batal solat balik semula. Solat balik semula. Sebab itu hadis-hadis ini demikian para ulama berkhilaf disebabkan kerana ada perbezaan pendapat ataupun kerana tidak jelasnya bukan tentang perkara-perkara terperinci berhubung dengan hal-hal itu. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut dua hadis ni, hadis Muawiyah Ibn Al-Hakam dan hadis Zaid bin Arqam, sebagai tanda ini adalah hadis-hadis utama di dalam hukum mengenai larangan untuk kita bercakap ketika salat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Sebab minggu lepas kata tak payah, tak sempat tanya soalan. Ada satu hadis gini, tapi kalau baca kita panjang, kita ambil pada soalan. Siapa ada soalan? Jika sekiranya dia jatuh tu tak jatuh pada tempat yang bahaya, maka kita tak apalah, tak ganggu dia. Tapi kalau dia nak jatuh ke tempat yang bahaya, kita boleh pegang dia, elakkan dia bahaya, dan solat kita tidak batal. Kerana ada hadis di mana Nabi SAW mendukung Umamah binti Abi As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, mendukung cucunya Umamah binti Al-As. Ada beberapa soalan ini saya nak jawab ini. Antara sebelum itu ialah berhubung dengan apa hukum seseorang menggugurkan janinnya disebabkan kerana kecacatan yang dikesan pada janin. Okey, maksudnya isteri dia mengandung, kemudian dia pergi cek doktor, doktor kata isteri ni, anak ni cacat. Pada kali yang lepas kita telah bahas, sebut jawab ada soalan ni. Saya ingat bila minggu bila ada soalan tentang gugong kan. Tuan-tuan tak ingat tuan-tuan tolong jawab. Okey, menggugurkan janin dilarang dalam syarak, dilarang. Cumanya majoriti para ulama mengharamkan, walaupun ada satu dua kaul dalam mazhab Malik dan semua, tapi majoriti mengharamkan. Kata mereka haram itu lebih berat apabila 4 bulan ke atas, iaitu 120 hari. Dia berdasarkan hadis Nabi tentang masalah pusingan, putaran, tiupan roh itu. Hadis itu 1400 tahun yang dulu exactly bagaimana apabila ilmu sains berkembang, seperti itulah pengkhabaran para saintis juga. Jadi sebelum 120 hari dilarang, tetapi larangan itu lebih ringan jika ada alasan.
Maka para ulama bincang hal ni, panjang pembincangannya, saya nak sebut ringkasannya. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, sidang fiqh antarabangsa yang bersidang di Jeddah pada tahun 1990, mereka buat keputusan tentang perkara ini. Hasil daripada perbincangan mereka, berbagai pendapat yang ada, mereka kata bahawasanya jika kecacatan itu kecacatan yang jelas, hidup dia tak boleh hidup, maksudnya kalau dia hidup pun hidup dalam keadaan yang sangat sukar kepada diri anak itu ataupun kepada keluarga untuk menguruskannya, kecacatan yang teruk. Kalau setakat tengok-tengok jari tinggal 3 aja, itu tak teruk kecacatan tu. Kecacatan yang mengganggu survival dia, maka kecacatan itu dia boleh gugurkan sebelum 120 hari, sebelum 4 bulan. Selepas 120 hari tak digugurkan, walaupun apa kecacatan yang ada. Kalau menunjukkan bayi itu boleh survive, melainkan jika sekiranya diteruskan kandungan itu mengancam nyawa ibu, maka boleh digugurkan. Mengancam nyawa ibu boleh digugurkan. Jika tidak mengancam nyawa ibu, tidak digugurkan. Dan itu kita pun tahulah satu ujian yang besar kepada kehidupan ini. Kadang-kadang ada orang, ibu bapa dapat anak tak berapa sihat ataupun cacat, berat mata kita memandang, berat lagi bau memikul. Tapi demikianlah, kerana dunia ini Allah jadikan bukan semua orang yang sempurna, ada juga orang yang cacat, sebagai pengajaran kepada mereka yang sempurna. Dan Allah itu maha adil dalam mengatur urusan hamba-hambanya. Kemungkinan orang yang kita lihat cacat itu pada mata kita derita, mungkin pada kehidupannya dia tidak derita, dia sendiri tu kan. Mungkin berat pada orang lain tapi tidak berat pada dia. Macam kita lah, kalau kita tak tahu satu benda tu, kita tak berat apa lah kan? Kehidupan, tadi saya sebut pada satu orang, dia suka baca novel. Saya kata kehidupan bukan novel. Novel kita baca, kita sedih, tapi novel itu wataknya cuba ditentukan oleh tangan pengarangnya. Pengarang kadang-kala cuba menjadi Tuhan, bukanlah maksud dia syirik, dalam menentukan perjalanan kehidupan watak-watak yang dia hidupkan dan kemudian dia matikan, yang dimiskinkan dan disusahkan melalui coretan dan tulisan penanya. Sementara Allah Azza wa Jal menentukan perjalanan hidup ini dengan cara yang kita sangka dan tidak sangka. Saudara, tuan-tuan mungkin tahu 30% daripada hidup saya. Tuan-tuan tak tahu lagi 70%. Saya mungkin tahu 20% daripada cerita seseorang. Kita tak tahu lagi 80%. Lalu kita banyak membuat kesimpulan terhadap cerita orang lain di atas 20% itu. Dan kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, di manakah keadilan untuk dia ni? Sedangkan kita tak tahu. Tuhan mengetahui baki kisah hidupnya. Tuhan mengetahui. Sebab itu apabila kita baca di dalam hadis, ada hadis pelacur yang memberi minum pada anjing, dalam riwayat Bukhari yang selalu saya baca, yang masuk dia ampun, ghufira laha, Allah ampunkan untuknya. Allah ampun untuknya. Ceritanya pelacur, cerita pelacur itu mungkin 20% daripada cerita hidupnya. 80% lagi kita tak tahu apa penderitaan, kesusahan dia
yang Allah itu maha pengasih kepada hamba-hambanya. Dia mengampunkan sebahagian manusia yang orang lain kata dia mungkin tidak diampunkan, tapi Tuhan mengampunkannya. Tuhan mungkin menghukum sebahagian manusia yang pada mata orang mungkin dia orang baik, orang saleh, mungkin dia mufti, dia syekh, dia apa, tapi tidak di sisi Tuhan. Allah mengetahui cerita hamba-hambanya. Allah mengetahui kita semua. Dulu saya pernah sebut cerita satu orang hamba Allah, ya, yang mari masuk ke dalam masjid. Dia minum arak, semua orang masjid halau dia, tapi dia kata nak semayang. Tok Imam kata isu hamai, mandi semua baru main semayang. Dia takut nak semayang hari ni. Orang asingkan dia suruh semayang hujung ni, bau. Tapi dia nak semayang hari tu. Dia sujud. Orang lain bagi salam, dia mati dalam sujud dia. Syekh tu kata, imam tu bagi ketahu aku, saya setiap hari berdoa supaya mati dalam sujud. Peminum arak ni mati dalam sujud. First time main solat, mati dalam sujud. Yang kita tahu dia minum arak, tapi kita tidak tahu cerita dia. Allah mengetahui cerita dia. Mungkin ada bahagian dari cerita itu yang Allah kasih kepada dia. Allah rahmat. Kehidupan berbagai-bagai. Sebab itu manusia kalau atur hidup, dia nak semua orang sihat sejahtera. Semua orang, semua kaya. Allah jadikan ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang sihat, ada juga yang cacat. Ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik. Demikian dia mengatur urusan hamba-hambanya. Maka sebab itu, walaupun kadang-kadang sebahagian keadaan itu sukar kita terima, tetapi demikianlah hidup yang berlaku. Dan dia menguji yang sihat dengan yang sakit dengan yang sihat, dan sebaliknya. Wallahu a'lam. Tolong azan lah, waktu tu azan.
Saya tidak faham hadis sesungguhnya solat itu tidak layak dalamnya perkataan manusia, hanya tasbih takbir. Dengan apabila kita berdoa dalam bahasa selain Arab dalam solat, adakah ia terkeluar daripada mulut bukan dari hati saja? Adakah terbatal berdasarkan hadis ini? Kalamin nas maksudnya la yasluhu fiha min kalamin nas, tidak boleh pada kalam manusia, yakni salat ini ada penetapan-penetapan yang telah Tuhan tetapkan ataupun Nabi tetapkan. Maksudnya bacaan Fatihah kita tak boleh buat reka sendiri, bacaan sendiri. Demikian juga surah-surah, demikian juga apa yang Nabi SAW bagi tahu dia wirid-wirid ataupun bacaan-bacaan, azkar-azkar di dalam solat kita baca. Cuma para ulama bincang kalau sekiranya seseorang itu dia berdoa kepada Allah di dalam bukan daripada doa yang maksur. Kerana Nabi SAW menyebut di dalam hadis, baginda menyatakan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun rukuk kamu besarkan Tuhan. Wa ammas sujud fajtahidu fihi ad-du'a. Adapun sujud kamu bersungguh-sungguh padanya doa. Kalau satu orang tu dia doa, tak usah kira, tak apalah dia doa dalam bahasa Arab. Tapi doa dalam bahasa Arab yang dia doa tu pun bukan doa yang dia ambil daripada Quran ataupun daripada hadis umpamanya, tapi doa yang dia sendiri punya hajat. Boleh ke tak? Hatta kalau orang Arab, kalau dia doa-doa dia sendiri, artinya perkataan itu dia sendiri yang buat. Nabi bila sebut min kalamin nas ni, Nabi bukan merujuk pada bahasa Melayu ataupun bahasa apa. Nabi merujuk kepada ucapan itu. Jadi kalau kata orang Arab hak ada zaman sekarang, mereka doa dalam bahasa Arab, bahasa Arab mereka pun bukan bahasa Arab zaman Nabi, bahasa Arab pasar sebahagian mereka cakap. Para ulama bincang hal ini. Apatah lagi jika sekiranya orang tu dia tak mampu nak doa dalam bahasa Arab, dia boleh bahasa Melayu ya. Nak tak tahu dia nak doa, ya Allah janganlah bagi suami aku ni ketegang sangat contohnya, ataupun isteri aku ni degil sangat, tak tahu nak sebut dalam bahasa Arab, dia boleh dalam bahasa Melayu tu ya. Dalam keadaan ini, pandangan kita hal ini sama dengan apa yang disebut oleh sebahagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz umpamanya, yang menyatakan bahawasanya walaupun dia disuruh bersungguh mencari lafaz maksur, tetapi dia boleh berdoa dalam bahasa dia jika itu saja yang dia mampu. Tapi dia tak boleh mengambil ganti tempat-tempat yang sudah termaktub, macam umpamanya Fatihah. Fatihah kekal dalam bahasa Arab, surah kekal dalam bahasa Arab seperti yang diturunkan, tak boleh buat ayat sendiri. Sebab apa kita sebut hal ni? Kerana ada qaul di dalam mazhab Hanafi, dia kata siapa yang tak boleh Fatihah dalam bahasa Arab boleh baca dalam bahasa Parsi. Pendapat ini ditolak oleh semua para ulama, kerana kalau boleh dalam bahasa Parsi, bolehlah juga dalam bahasa Inggeris. Ini dianggap pendapat-pendapat yang agak ganjil di dalam mazhab. Tapi ini dalam mazhab Hanafi. Sebab Abu Hanifah itu sendiri dia Parsi. Yalah, bukanlah kata Abu Hanifah alim jalil, imam kabir, la syak, imam, great imam, no doubt. Tapi mungkin pandangan itu dinukil padanya, sebahagian mungkin salah faham dalam nukilan dan seumpamanya, tapi disebut dalam buku-buku fiqh dalam hal seperti itu. Okey, apapun, jika seseorang sujud dan dia doa pada Allah, antara dia dengan Allah dalam bahasa dia, kerana itu saja upaya yang dia ada, kita berpendapat sama dengan pendapat yang disebut oleh sebahagian ulama, boleh untuk diri dia. Jika dia ada dalam perkataan yang maksud, dia nak minta bahagia keluarga dia, kalau dia mampu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun,
boleh baik lah. Tetapi dia tak mampu, yang tu saja yang dia boleh sebut, ya Allah, selamatkanlah keluarga saya. Di dalam sujudnya itu dia bukan bercakap dengan manusia, itu antara dia dengan Tuhannya. Dan untuk solat itu sendiri perbicaraan antara seseorang dengan Tuhannya. Mudah-mudahan Allah menerima doanya, dan itulah doa yang dia mampu. Ataupun, tapi dia tak boleh jadikan syiar, dia kuat selain pada bahasa, sehingga orang dengar solat dia tu dalam bahasa lain, tak boleh. Kerana ada beberapa tempat di dalam solat yang mustajab, iaitu yang tadi dalam sujud, kan Nabi kata aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih as-sujud. Sedekat hamba dengan Tuhannya masa sujud. Yang kedua ialah selepas dia membaca tasyahud, tahiyat, sebelum memberi salam. Nabi kata masa tu mustajab. Falyatakhayaru minal kalami ma sya', pilihlah apa doa yang dia mau, mustajab. Maka dia boleh memilih doa ketika itu. Ada soalan? Okey, saya baca soalan berhubung dengan ni satu ni, tentang masalah hadis sesiapa yang berzina kemudian berkahwin, maka mereka berada di dalam perzinaan selama-lamanya. Ini tidak ada hadis seperti itu. Walaupun sebahagian buku-buku menyebut kan ayyuma rajul zana bimratin thumma tazawwaj fahuma zaniyan abadan. Begam gitulah. Mana-mana lelaki yang berzina dengan satu orang perempuan kemudian dia berkahwin, maka mereka itu berzina selama-lamanya. Tidak ada dalam kitab hadis ni, dan tidak ada riwayat yang sahih ke dhaif ke, tak ada riwayat ni. Dan ini telah dikod oleh sebahagian penceramah-penceramah di Malaysia ni. Saya tengok ada satu ustazah wanita, dia sebut benda ni, dan dia kata bahawasanya ini yang berkahwin tu, bila dia berzina, mengandung, dia berkahwin, artinya mereka kahwinan tidak sah, mereka berzina selama-lamanya. Pendapat ini tidak diterima, walaupun ada mazhab yang menyebut. Majoriti para ulama menyatakan mereka boleh berkahwin. Bahkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq, dia menyebut daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila ditanya tentang masalah pasangan yang berzina, mengandung dan berkahwin, atau pasangan yang berzina dan kemudian berkahwin, pasangan yang berzina dan berkahwin, Abu Bakar Siddiq menyatakan ma min taubatin afdal min an yatazawwajaha. Tidak ada taubat yang lebih baik daripada dia menikah dengan perempuan itu. Kharaja min safahin ila nikah, keluar daripada zina kepada nikah. Riwayat yang hampir sama yang disebut oleh Al-Imamul Baihaqi dan Sunan Al-Baihaqi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud bila ditanya juga, dia juga menyebut tentang boleh hal ni. Sa'id bin Jubair dan Musnad Mansur juga menyebut tentang, Sa'id bin Mansur juga menyebut hal yang sama. Sebab itu maka itulah jalan yang lebih baik. Dalam fatwa negeri Perlis, kita memang pilih pandangan itu. Al-Imam Ibn Qudamah dan Al-Mughni telah menukilkan daripada mazhab, daripada qaul Abu Hanifah, bahawasanya jika satu orang tu berzina, mengandung dan ingin menutup aibnya, mereka berkahwin, maka mereka boleh berkahwin dan anak itu dinasabkan kepadanya. Disebut dalam Al-Mughni oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ada ya soalan? Habislah musim-musim Covid ni. Ni apa dia bayar? Ha? Pengumuman jom bersama kita daftar sebagai sukarelawan. Okey ni.
ramai ada ni, yang muda pun ada. Kita nak ajak saudara dan saudari daftar sebagai sukarelawan Masjid Alwi. Bukan nak ajak pergi perang di Syria ke apa, sekadar nak buat aktiviti kebajikan dan kesukarelaan di dalam kawasan kita ni. So mohon daftar supaya mudah untuk kita buat perjumpaan dan kemudian mudah untuk kita mengatur aktiviti antara daripada masa ke semasa. Penyertaan terbuka kepada anak muda di bawah, bukan di bawah, di antara 15 ke 40 tahun kalau di bawah. Pak Yah berapa? Pak Yah tak boleh masuk. Pak Yah lebih. Okey, berjiwa suka. Okey, siapa yang anda sila boleh hubungi ni, nombor ni ambil. Hubungi Faiz. Mana Faiz mana? Ada? Faiz mana? Ada. 013 592 6344. Bukan senang nak bagi nombor. Saya bagi Nur, hak yang mana duduk di luar Perlis itu pun nak daftar. Ada alasan nak lintas negeri, nak hadir perjumpaan sukarelawan. Lawa. Atik 011 1889 5255. Terima kasih banyak. InsyaAllah sehingga berjumpa lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.